bin Abdul Salam. Hello Cikgu. Oke, dengar. Oke, clear suaranya Cikgu. Oke, Terima kasih. alhamdulillah. Oke. Seterusnya kita beralih ke peserta nombor 2. Ini peserta berkumpulan yang diwakili oleh Cikgu Nurik Umas. Untuk pengetahuan para panel, kumpulan ini mereka menghadapi masalah talian internet, capaian internet yang kurang stabil, dan mereka mempunyai masalah laptop speaker, maka mereka tidak dapat bercakap. So ini Cikgu Nurik ni ada nih ke udara, ada dalam chat. Okay, then untuk peserta yang ketiga ini, Puan Josie Mania, peserta nombor 3 ini telah tarik diri dan saya sudah hubungi kemarin. Beliau mengesahkan beliau tidak dapat hadir dalam pembentangan inilah. Dan peserta kita yang keempat, kumpulan Cikgu Caroline, Cikgu Kifli dan Cikgu Mazli yang akan diwakili oleh Cikgu Caroline. Cikgu Caroline ada di udara? Ada dalam talian? Ada. Okey, terima kasih. Jelas kedengaran. Terima kasih. Nampaknya, terima kasih. Nampaknya semua panel, kedua-dua panel kita dan peserta kita sudah ada dalam talian. Rasanya bolehlah kita mula sekarang kan? Cikgu. Ya, Cikgu. Ya, Dokter. Boleh, Cikgu, boleh. Okey, terima kasih. Puan Wirda. Ya, saya. Okay. Okey. Kita akan mulalah. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam PPD Keningau menerajui perubahan. Yang dihormati Puan Wirda Diana binti Wan Ibrahim dan Dr. Muhammad Azizwan Abdullah, panel bilik selari 1, para pembentang kajian tindakan peringkat daerah Keningau tahun 2021, serta para penonton yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke pembentangan kajian tindakan peringkat daerah Keningau tahun 2021. Pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan pada hari ini, molek kiranya kita berkenalan dengan dua orang panel yang menyertai kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Puan Wirda Diana binti Wan Ibrahim, Guru Cemerlang Matematik DG 48. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan matematik, Master in Education dan sedang melanjutkan PhD. Beliau bertugas di SMK Agama Keningau. Pengalaman beliau dalam kajian tindakan, beliau pernah bertugas sebagai editor Timbalan Penyelaras dan mentor kajian tindakan SMK Agama Keningau. Beliau juga pernah menerbitkan jurnal kajian tindakan SMKA SABK 2020 dan 2021. Mendapat anugerah Perak peringkat kebangsaan dalam pembentangan kajian tindakan 12 langkah 2021, mendapat anugerah emas dan perak antarabangsa, kebangsaan, daerah, negeri melalui inovasi dari kajian tindakan alat matematik transport traktor. Beliau turut menyertai pembentangan kajian tindakan peringkat negeri SMK Agama Sabah tahun 2017 sehingga 2019. Seterusnya, panel kita yang kedua, Dr. Muhammad Azizwan Abdullah yang berasal dari Kudat, Sabah.
dan kini sedang bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu sebagai SISC Plus Unit Sains Sosial. Beliau mempunyai PhD Pendidikan Pengurusan UMS. Pengalaman dalam bidang kajian tindakan termasuklah pembentangan kajian tindakan peringkat kebangsaan, pembentangan kajian tindakan IAB, serta jurulatih utama kajian tindakan. Sebagai ingatan mesra, saya ingin membacakan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh pembentang-pembentang sekalian. Cikgu Muhammad Hanif kelihatan angkat tangan. Ada masalah ke itu? Okey, kita teruskan. Peraturan yang pertama, pembentang diberikan masa sebanyak 10 minit untuk membentangkan pembentangan penyelidikan mereka dan 5 minit untuk sesi soal jawab. Apabila loceng pertama dibunyikan sekali, sebentar ya. Maka 8 minit masa sudah berlalu. Apabila loceng dibunyikan sebanyak 2 kali, maka sesi pembentangan sudah selesai. Diharapkan para pembentang dapat menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang yang pertama, Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam, dengan tajuk pembentangannya meningkatkan kemahiran menulis teks berformat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 berpandukan PFOR 8. Kita dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Boleh nampak? Ya, boleh nampak juga. Jelas. Okey. Saya mulakan ya. Teruskan juga. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berikut merupakan pembentangan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran menulis esei berformat berpandukan I48 dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam, guru tingkatan 6 dari SMK Gunsanat Keningau Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memulakan refleksi ini, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang pelaksanaan kerja kursus tingkatan 6 untuk semester 2. Untuk semester 2, para pelajar akan dikehendaki untuk melaksanakan kerja kursus yang merupakan penulisan esei berformat, dan ini telah saya laksanakan dalam kalangan pelajar-pelajar saya. Dan apa yang saya dapati setelah saya melakukan semakan, khususnya bagi 3 esei yang pertama, pelajar-pelajar saya ini tidak mendapat markah yang baiklah. Jadi ini sangat merisaukan saya. Apabila keadaan seperti ini berlaku, saya cuba cari lagi dengan menyediakan soal selidik kepada pelajar-pelajar saya. Sebenarnya apa masalah mereka dan bahagian mana yang merupakan dianggap sukar. Dan akhirnya saya dapat tahu bahawa mengurai isi dan mematuhi format itu merupakan perkara yang dianggap sukar, dan saya susuli juga dengan temu bual, dan hasil temu bual itu mengesahkan lagi bahawa pelajar saya memang menghadapi kesukaran untuk mematuhi format dan menguraikan isi. Dan saya berpendapat apabila masalah ini berterusan, dikhuatiri akan menjejaskan markah keseluruhan kerja khusus ini, dan sudah semestinya lah akan menjejaskan pemberian grade, sebab kerja khusus ini merupakan sebahagian daripada keputusan akhir peperiksaan STPM itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, fokus kajian saya sebenarnya ialah cara mengatasi kelemahan menulis
dari aspek format dan huraian isi. Daripada fokus kajian itu, saya menetapkan objektif umum ialah meningkatkan kemahiran menulis esei berformat berpandukan E48 dalam kalangan pelajar tingkatan 6 seni visual. Dan saya perincikan kepada dua objektif khusus. Yang pertama, memastikan 12 orang pelajar tingkatan 6 memperoleh sekurang-kurangnya 13 daripada 25 markah bagi semua jenis penulisan esei berformat. Sementara objektif khusus kedua, memastikan 12 orang pelajar tingkatan 6 mendapat markah maksimum bagi aspek format untuk semua jenis penulisan esei berformat. Baik, berikut saya paparkan kumpulan sasaran yang merupakan 12 orang pelajar tingkatan 6 seni visual. Daripada bilangan tersebut, 9 daripadanya ialah perempuan dan 3 ialah pelajar lelaki. Dan saya masukkan juga maklumat tentang keputusan SPM Bahasa Melayu dan juga keputusan peringkat STPM Penggal 1. Dan dapat saya rumuskan bahawa dari segi kualiti dan kuantiti keputusan ataupun latar belakang bahasa Melayu mereka ini agak tidak memuaskan. Ini saya rasa ada korelasinya dengan keupayaan mereka dalam menulis esei berformat itu. Baik, dan dalam kajian ini saya berpandukan kepada model Chemist dan McTaggart yang terdiri daripada langkah perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Dan keempat-empat langkah ini akan saya perincikan dalam slide yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi perancangan saya menyediakan dua perancangan. Yang pertama sekali perancangan masa. Baik, dari segi perancangan masa saya telah merancang berdasarkan panduan yang telah disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia sendiri yang bertanda merah itu yang sepatutnya bermula pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Jun. Tetapi berikutan daripada pelaksanaan PKP pada tahun 2020, perubahan-perubahan itu telah saya ubah sesuai yang bertanda warna biru itu. Baik, perancangan dari segi bahan. Pada awalnya saya berfikir apakah bahan yang sesuai ataupun langkah yang sesuai saya laksanakan untuk kelas saya ini. Jadi saya telah membuat sedikit tinjauan literatur dan pembacaan-pembacaan untuk masalah yang berkaitan. Saya merujuk kajian oleh Nur Azad Mahad, Abdul Majid Taib, buku Som dan Muhammad Dahlan, dan akhirnya muncullah idea E48 ini yang merupakan bahan pengurusan grafik yang mengandung maklumat-maklumat penting tentang format dan juga teknik menghurai isi. Seperti mana yang terpapar dalam slide ini, dua contoh saya berikan iaitu esei berformat untuk ceramah dan juga esei berformat memorandum. Seterusnya dari segi tindakan, seperti mana saya katakan tadi, tindakan itu hanya bermula pada bulan Jun sehingga pada bulan September. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan sebelumnya saya sudah sempat melaksanakan 3 jenis esei berformat. Di situlah yang saya dapat masalah-masalah itu. Kemudian bakinya saya teruskan dengan 5 jenis esei berformat tadi dengan berpandukan kepada E48 tadi. Seterusnya perincian tindakan. Dari segi perincian tindakan, saya melaksanakan 4 langkah penting. Yang pertama sekali, saya memperkenalkan E48 dalam PDPC bersemuka. Saya mengambil contoh ceramah. Daripada ceramah ini, saya menerangkan tentang format-format yang perlu ada dalam ceramah. Misal kata yang tertera, yang bertanda bulatan merah itu. Kemudian saya juga menerangkan tentang teknik-teknik menghuraikan isi yang bertanda 4 segi kuning itu. Baik, langkah yang seterusnya, langkah 2, membincangkan butiran penting, khususnya format dan panduan mengurai isi. Dan pendekatan ini masih lagi berpusatkan bahan dan pelajar, dan sudah semestinya semasa melaksanakan PDPC ini, saya amat menekankan tentang SOP yang sudah dikeluarkan ataupun berkuat kuasa pada ketika itu. Seterusnya langkah ketiga, pelajar menulis berdasarkan tajuk, dan pada ketika ini pelajar digalakkan merujuk buku dan bahan dari Google dari peranti masing-masing. Dan di sinilah sebenarnya elemen-elemen
kebat itu kita terapkan, termasuklah kemahiran menguraikan fakta, TMK, kecerdasan dan pelbagai. Akhir sekali langkah 4, pelajar sendiri membentangkan hasil secara lisan dan tulisan. Di sini juga saya dengan pelajar-pelajar lain membuat sedikit penambahbaikan hasil daripada tugasan-tugasan tadi. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perubahan. Kalau kita lihat di situ dalam graf garis itu, saya tandakan di situ 3 sebelum intervensi, dan saya dapati sebelum itu memang ada pelajar yang mendapat di bawah daripada 15 markah, malah ada yang 13 di bawah 12 pun ada. Seperti yang tertera dalam garisan yang berwarna kelabu, biru dan juga merah ini. Sebaliknya untuk 5 esei yang berbaki itu saya dapati melebihi daripada 15 markah. Walaupun markah pendengar 25 tetapi maksimum mereka mendapat 20. Okey, ini amat berkaitan dengan objektif yang pertama ya. Baik, kemudian dapatan yang kedua, ini berkaitan juga dengan objektif yang kedua. Dari segi format, kalau kita lihat di situ. Okey, 3 jenis esei sebelum intervensi itu formatnya ada yang mencapai kosong. Okey, yang bertanda merah, garis yang bertanda biru dan juga kuning itu. Sebaliknya untuk 5 baki itu, okey, yang bergaris lurus itu merupakan markah maksimum bagi format sahaja. Seterusnya refleksi. Untuk refleksi kajian tindakan ini saya mendapati satu pengalaman baru dalam usaha nama baik amalan PDPC saya, dan juga ini merupakan satu persepsi baru kepada pelajar. Kalau sebelumnya mereka beranggapan ini sukar bagi mereka, tetapi selepas itu mereka beranggapan tidaklah sesukar seperti mana yang mereka tanggapi sebelum ini. Seterusnya cadangan kajian, saya juga mencadangkan ataupun pada diri saya mencadangkan agar disediakan dalam satu bentuk modul lah. Okey, dan modul ini juga boleh diakses melalui QR code. Okey, akhir sekali sekian dan terima kasih, dan saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan tayangan video. Okey, sebagai bukti temu bual saya dengan pelajar pada 10 Mac, iaitu sebelum pelaksanaan intervensi ini. Beberapa orang pelajar telah saya temu bual. Okey, mungkin masa tidak mengizinkan, saya teruskan sahaja video yang berikutnya, iaitu maklum balas selepas intervensi ini dilaksanakan. Jadi di bawah itu merupakan selepas yang merupakan pendapat pelajar mengenai info 8 itu. Baiklah, mungkin sampai di sini saja, dan tidak dapat kita tamatkan video ini. Jadi seperti itu sajalah ya. Jadi sekian dan terima. Terkeluar sekejap. Teknikal. Oh, okey. Saya terkeluar. Sorry. Okey, saya kembali kepada moderator ya. Puan Chong, Cikgu Chong, on kamera. Tak dengar. Ni mikrofon. Okay, sorry. Okay, sorry. Nampak, sorry, tidak dengar pula tadi kan? Okey, Cikgu Firdaus, kita akan masuk ke sesi soal jawab dalam masa 5 minit ini. Dan soalan yang pertama dan kedua kita akan mulakan dari panel yang pertama atau panel yang kedua lah. Kita persilakan Dr. Muhammad Azizwan, ada soalan? Okey, tahniah Cikgu Firdaus ya, dapat membentang, bukan senang sebenarnya nak membentang kajian tindakan ni kan. Okey,
kalau saya tengok di situ dalam kajian tindakan kita ada 4 fasa. 4 fasa. Jadi saya nak tanya di sini okey, dalam kajian tindakan yang cikgu lakukan ini, berapa kitaran ataupun adakah hanya satu kitaran sahaja yang cikgu lakukan? Terima kasih. Okey. Suara boleh dengar Boleh dengar. Okey, terima kasih atas pertanyaan itu. Sebenarnya untuk kajian ini berdasarkan model kemis dan Rasanya Cikgu Firdaus kena tutup yang satu mic. Iya, Ada mic. 2 di Oke, sini ya. sudah. Okey. Halo. Ataupun increase dia punya volume yang satu. Kurangkan volume. Ini masalah. Kurangkan volume yang Tak dapat. Saya tidak cari. Ataupun mungkin boleh tutup yang di laptop, mungkin stay pada handset ataupun salah satu saja. Jauhkanlah. Halo. Handset pun tak. ada echo, Cikgu. Iya, masih ada itu. Tapi boleh dengar ya. Halo. Cikgu Firdaus, cikgu login guna 2 device. Okey. Ya. Ya, yang satu tu kita log out lah supaya dia tidak bergema. Halo. Okey. Masih juga ya? Masih bergema lagi cikgu? Masih bergema. Iya bergema. Tapi kalau jawab. Kalau saya jawab Boleh kedengaran juga. Boleh dengar cikgu. Okey. Sebenarnya yang menggunakan satu kitaran saja sebab masalahnya mungkin dari masa. Kemudian saya tidak dapati masalah susulan. Jadi saya gunakan satu kitaran sahaja. Ya. Okey. Iya, saya gunakan satu. Okey. Satu kitaran sahaja. Maksudnya di sini apabila kita bagi satu kitaran, isu yang kita hadapi itu dah selesai, betul ke tidak? Iya. Sekiranya ada isu sampingan yang lain, sekiranya belum selesai, maka kita akan pergi ke kitaran yang kedua. Maksudnya di sini isu yang cikgu hadapi dengan menggunakan satu kitaran sahaja selesai dan intervensi itu dikekalkan untuk murid. Iya, betul. Okey, yang kedua, soalan saya yang kedua ni ini sebab saya ada baca full report daripada Cikgu Firdaus ya. Sebab yang ini adalah daripada EPRD. Kalau tidak silap saya lah, kajian tindakan ini khas untuk pertandingan ikut format daripada EPRD. Daripada KPM. Sebab kita akan memilih 2 orang calon dari Keningau untuk kita bawa ke JPN dan seterusnya ke KPM. So kalau saya tengok di sini cadangan kajian cikgu ni mungkin untuk penambahbaikan lah. Pengkaji berharap agar kajian ini dapat menjadi rujukan dan panduan kepada guru-guru yang turut menjalankan PDPC bagi tajuk yang sama. Okey. Kalau ikut format EPRD ataupun PPD, sebab kita banyak format. Kita banyak format. Kalau EPRD ataupun KPM, dia mahu cadangan kajian itu adalah untuk diri sendiri pengkaji itu. Apa lagi yang perlu dibuat?
Contohnya macam cikgu kata tadi modul. Okey, itu memang tepat dari segi cadangan kajian, tetapi kalau dari segi penulisan penuh ini dia kata untuk guru-guru lain. So dari segi EPRD ataupun KPM dia tidak digalakkan sebab ini cadangan itu untuk diri sendiri. Bagaimana kita nak menambah baik kita punya intervensi yang kita laksanakan. Dan sebenarnya inovasi cikgu ni kajian tindakan cikgu ni sangat baguslah bagi saya sebab dapat menjawab isu, dapat dapat meleraikan isu yang cikgu hadapi dalam kelas cikgu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu penambahkan kan? Ya, penambahbaikan sekiranya terpilih. Okey, Okey, terima kasih Dr. Azizwan. Seterusnya kita beralih kepada Puan Wirda. Ada soalan Puan Wirda? Assalamualaikum Cikgu Firdaus. Waalaikumsalam. Tahniah Cikgu, sebenarnya kajian tindakan Cikgu ni sangat bagus dan saya nampak di sini satu inovasi juga. Okey, dari segi aspek tools yang Cikgu guna iaitu E48 ni. Cuma di sini saya mau tanya, dalam objektif khusus cikgu ada nyatakan dua, betul? Satu yang melibatkan format dan satu lagi melibatkan dua isu yang dikenal pasti daripada tinjauan tinjauan awal tu cikgu kenal pasti ada dua isu yang simbol, iaitu menghurai dan juga mengingat sukar untuk mengenal format, betul? Betul. Okey. Ini pandangan saya, kalau saya lihat daripada segi cikgu punya E48, di sini ada dua, kiranya E48 ini merangkumi dua-dua. Tapi mungkin juga cikgu boleh juga fokuskan kepada mungkin sebab ada cikgu menganalisis ke 12 pelajar. So daripada 12 orang pelajar itu ada yang ada masalah menghurai, ada yang masalah yang sukar mengingati format. So mungkin cikgu boleh spesifikkan lagi siapa yang ada masalah menghurai itu. Jadi mungkin satu kajian sebab kajian tindakan ini sebenarnya kita merupakan satu kajian refleksi. Kita membuat refleksi ke atas kita punya PDP. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak kajian cikgu ini boleh menjadi banyak kajian-kajian tindakan yang kecil lagi. Sebab saya rasa bila saya baca keseluruhan report penuh cikgu ni ialah kiranya macam bukan yang mudah-mudah, kira macam betul-betul menganalisis lah bahkan. So kiranya macam contoh saya bagi contoh, mungkin untuk rujukan panduan akan datang. Maksudnya kalau macam untuk isu yang pertama mungkin cikgu boleh selesaikan dahulu masalah yang sukar mengingati format. Jadi daripada 12 orang murid, cikgu daripada analisis IT yang dibuat, cikgu kenal pasti siapa yang bermasalah untuk sukar mengingati format tapi masih lagi menggunakan E48 tu. So dah menjadi satu kajian tindakan. So mungkin boleh buat second kajian tindakan pula khas untuk menghurai. Sebab saya tengok cikgu punya inovasi sangat bagus. Dalam E48 itu juga ada teknik untuk menghurai. So sebenarnya ibarat dia teknik dalam teknik. Betul? So jadi mungkin kajian tindakan yang kedua itu fokus kepada teknik. Sebab saya tengok teknik untuk menghurai itu pun sangat bagus yang cikgu buat inovasi. Jadi seolah-olah ada inovasi dan inovasi. Jadi di situlah. So yang selebihnya saya rasa mungkin cikgu nanti cikgu kita ber-PM tepilah ya sebab saya nampak ada potensi untuk dari segi inovasi lah. Alright cikgu. Okey, itu saja saya tanya ya cikgu ya. Okey. Perlu saya respon ke? Cikgu ada apa pun nak respon? Sikit saja. Alright. Okey, pada awalnya memang saya kecilkan bilangan pelajar seperti mana yang Puan cadangkan itu kan, tetapi pelajar saya ini memang sedikit kecil, ada 12 orang. Jadi kalau saya kecilkan lagi, pada awalnya saya berfikir macam ada sedikit pembaziran lah. Tapi walau bagaimanapun saya serius tentang cadangan Puan itulah. Terima kasih banyak-banyak.
Cikgu Firdaus, jadi untuk kajian tindakan ni pun sebenarnya walaupun sampelnya satu orang pun boleh. Ya. Jadi maksudnya terpulang pada cikgu lah, fokus cikgu tu apa. Ya. Okey. Terima Terima kasih Puan. Alright. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Nampaknya masa 5 minit kita begitu pantas berlalu. Okey, terima kasih Cikgu Firdaus atas perkongsian sebentar tadi yang disampaikan. Okay. Dan seterusnya kita akan beralih ke pembentang yang kedua. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang yang kedua iaitu Cikgu Nurki Umas dengan tajuk pembentangannya penggunaan aplikasi Quizzes Play to Learn untuk mengukuhkan hafalan sifir semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah. Cikgu Nurki ada dalam talian? Okey, Cikgu Nurki ada dalam chat. So Cikgu Nurki boleh mainkan video? Okey, tunggu sebentar, kita menantikan. Okey, Cikgu Nurki sedang share. Okey, silakan Cikgu, boleh mula sudah. Hello Cikgu Nurki. Okey, jelas kelihatan. Boleh besarkan skrin. Okey, dan kita boleh mula sekarang lah. Cuma tidak dengar suara video. Tidak kedengaran audio. Tidak sound, tidak suara. Ya, tidak suara Cikgu.
Hello cikgu, boleh sharekan link di YouTube itu? Share di Ya, chat. hello. Saya guna. Ya, Ada saya guna sudah telefon. suara. Oke, boleh. Boleh juga guna telefon. Tapi saya Oke, tidak boleh teruskan share kalau cikgu. dari Oke telefon. kah? Oh, tidak apa. Kita tengok di kita boleh nampak video yang di-share kita boleh nampak paparan sekarang. Mungkin cikgu boleh guna handphone untuk audio dia lah. Boleh kah cikgu? Oke, saya coba. Oke, boleh. Ada suara Cikgu Chong. Iya, Setelah masih pendek. juga tidak suara. Boleh buka yang di YouTube, share di sini. Boleh. Iya, cikgu. Bagi link YouTube di komen. Jadi saya perlu off kan ya? Sebentar ya, cikgu. Cikgu, boleh tolong off sharing? Saya akan cuba share dari laptop saya dari YouTube. Maksud share di WhatsApp. Maksud share di WhatsApp. Cikgu, tolong stop sharing dulu di screen. Stop sharing.
Okey, boleh nampak? COVID-19. Kajian ini selamat pagi kepada Dr. Laima, Encik Paulinus selaku jurulatih utama dan para panel yang dijemput hadir pada hari ini. Kami dari SK Apin Apin Keninau telah melaksanakan satu kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Kajian ini telah dilaksanakan oleh 3 orang pengkaji, iaitu Muhammad Wali Kafid, Ahmad Tarmizi bin Damit, dan saya sendiri, Cikgu Nurki Umas. Tujuan kajian ini dilaksanakan untuk membantu mengukuhkan daya ingatan sifil 6 hingga 9 di kalangan murid tahun 3 semasa PDPR melalui aplikasi Quizzes, Play to Learn, di mana murid ini menghadapi kesukaran mengingati sifil 6 hingga 9. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan dengan mengambil sampel 3 orang murid tahun 3 dalam kajian ini. Berdasarkan keputusan penggunaan aplikasi Quizzes, kami mendapati kumpulan sasaran ini mempunyai perkembangan yang positif dalam menguasai sifir 6 hingga 9 dengan cepat dan tepat. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Sepanjang tempo PDPR dalam topik darab, terdapat 3 orang murid di dalam kelas tahun 3 agak kurang bermotivasi untuk belajar topik darab. Semasa murid-murid ini mempelajari topik awal seperti penambahan dan penolakan, proses pembelajaran mereka sangat memperangsangkan. Begitu juga dengan keputusan ujian March yang memuaskan. Namun demikian, setelah masuk topik darab, momentum murid-murid ini semakin perlahan, apatah lagi dalam tempo pandemik COVID-19. Guru hanya dapat menyampaikan pembelajaran dari rumah. Ini amat menyukarkan guru dan memberi kesan kepada murid. Antara pesan kepada 3 orang murid tersebut antaranya ialah menghantar jawapan yang salah, lambat menghantar tugasan, kadang-kadang langsung tidak menghantar jawapan. Kami merasa situasi ini perlu ditangani secepat mungkin supaya tidak mendatangkan masalah kepada murid-murid ini untuk meneruskan pembelajaran dalam topik yang seterusnya. Fokus kajian kami ialah kami menggunakan kaedah kuis sifir melalui aplikasi Quizzes Play to Learn, dan kajian ini berfokus kepada mengukuhkan hafalan sifir murid dalam menyelesaikan soalan berkaitan operasi darab dengan cepat dan tepat. Objektif kajian terdapat 2 objektif. Objektif A, meningkatkan peratus murid menguasai tahap minimum matematik tahun 3 dalam pentaksiran EBD dan menimbulkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik. Dan objektif khusus, murid dapat mengingat sifir ketika menjawab soalan operasi darab dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan kajian, tinjauan masalah. Kami telah memilih 2 kaedah tinjauan masalah, iaitu pemeriksaan dan temu bual. Pemeriksaan ialah hasil tugasan ini dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui gambar latihan bertulis yang dihantar kepada guru. Temu bual pula dilakukan secara tidak formal terhadap murid-murid kumpulan sasaran. Temu bual ini secara tidak langsung dapat mengenali murid dan menguasai kemahiran pengingat. Analisa tinjauan masalah dalam kaedah pemeriksaan. Berikut merupakan jadwal analisa jawapan hasil tugasan PDPR matematik operasi darab. Daripada pemeriksaan hasil kerja murid yang dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, didapati 3 orang murid tahun 3 bermasalah untuk memberikan jawapan yang betul. Hasil kerja murid menunjukkan mereka boleh menjawab dengan betul sekiranya sifir dikuasai dengan baik. Kaedah temu bual pula, hasil temu bual daripada kumpulan sasaran melalui aplikasi WhatsApp, kami dapati mereka berminat
dengan matematik tetapi sukar untuk menghafal sifir. Alasan mereka terlalu banyak yang perlu dihafal, mudah lupa atau tidak ingat. Tindakan yang dijalankan berdasarkan analisa tinjauan masalah tadi. Kajian tindakan ini telah dilaksanakan pada setiap pagi dalam tempoh 2 minggu dan dijalankan selama 10 minit mengikut jadual yang ditetapkan. Guru mengingatkan kumpulan sasaran untuk menghafal sifir 6 hingga 9 sehari sebelum sesi quizzes dijalankan. Selesai tempoh 2 minggu, guru menguji semula murid untuk menulis latihan yang dilaksanakan semasa sesi tinjauan masalah. Murid didapati lebih cepat mengingat sifir berbanding sebelum ini. Masa penghantaran hasil tugasan juga lebih pelaksanaan tindakan dan pemerhatian atau penilaian. Murid akan didedahkan dengan aplikasi Quizzes Play to Learn. Berdasarkan slide ini, kita boleh lihat pada raja yang pertama, guru akan memberikan kod khas kepada murid. Raja yang kedua, murid akan memasukkan kod khas tersebut. Dan raja yang ketiga, murid akan mula menjawab quizzes. Murid menjawab soalan quizzes ini mengikut masa yang ditetapkan. Okey, selesai sahaja murid habis menjawab soalan ini, kedudukan murid akan dapat dilihat. Contoh dalam raja 4, ini merupakan contoh kedudukan murid berdasarkan ketepatan, dan raja 5 menunjukkan kedudukan murid berdasarkan kecepatan. Jadi di sini terdapat ada dua kedudukan yang boleh dilihat. Yang pertama, Harap maaf, ada masalah gangguan capaian internet nampaknya di kawasan saya. Okey. kecepatan dan Okey. ketepatan. Jadual ini menunjukkan analisa kedudukan responden selepas menjawab soalan quizzes sepanjang tempoh 2 minggu. Apa yang dapat kita lihat dalam jadual ini, murid saling mendapat kedudukan yang berbeza. Bermaksud mereka ada saling semangat bersaing di antara satu dengan yang lain. Berdasarkan jadual kedudukan murid tadi, raja 6 ini merupakan graf analisa kedudukan responden. Graf ini dibuat supaya kita senang melihat kedudukan murid dan kita nampak persaingan di antara murid itu dengan lebih jelas. Dalam pemerhatian kami sebagai guru, murid-murid ini menunjukkan rasa minat dan murid-murid ini nampak mereka bersaing untuk memberikan jawapan yang tepat tanpa mengira. Dan refleksi, kami mendapati bahawa pendekatan pengukuhan melalui aplikasi quizzes dapat membantu menarik minat murid dan mereka berjaya memberikan jawapan yang cepat dan tepat. Refleksi kajian, murid telah diberikan soalan bertulis. Selepas kajian ini dijalankan, murid diuji semula dalam ujian bertulis dan didapati memberi impak yang besar, iaitu murid dapat menjawab betul dalam semua soalan yang diberikan semasa PDPR dilaksanakan. Boleh dilihat dalam jadual 4 perbandingan sebelum kajian dan
selepas kajian. Dan apa yang boleh dikatakan, kajian ini boleh dianggap berjaya. Cadangan kajian seterusnya memandangkan kaedah dan pendekatan yang kami gunakan ini mampu menarik minat dan mengukuhkan hafalan sifir murid. Kami bercadang untuk menggunakan kaedah yang lain yang mungkin lebih mudah untuk murid memberikan jawapan dan mudah untuk murid aplikasi. Terdapat satu lagi kaedah yang kami rasa bersesuaian, yaitu petak sipil. Sekian saja pembentangan kajian tindakan bagi kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cikgu Nur Kiumas atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya membuka majlis 5 minit yang seterusnya bagi sesi soal jawab. Dipersilakan. Kita persilakan kedua-dua panel kita, Puan Wirda dengan Dr. Muhammad Azizwan. Dipersilakan untuk sesi soal jawab. Puan Wirda. Selamat pagi. Tahniah ya Cikgu, terima kasih atas pembentangan tadi. Boleh saya, hello, Cikgu Nurki? Hello. Ya, Ya, Cikgu, boleh saya tanya, untuk kajian ini, Cikgu nak ukur kepantasan ataupun tahap penguasaan sipir? Saya bagi kumpulan saya untuk memberikan jawaban. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, apa soalan tadi tu mengukur Di kajian ni nak tengok kepantasan ataupun nak tengok pencapaian penguasaan tu? Sebenarnya dia mengukur pencapaian penguasaan tu. Penguasaan sifir. Okey, kalau saya rujuk pada report kumpulan cikgu. Okey, untuk yang saya tengok untuk yang objektif am di sini meningkatkan peratus murid menguasai tahap minimum dalam PBD dan menimbulkan minat. Okey, di sini sebenarnya mungkin kumpulan cikgu sebab bila saya tengok di sini dalam objektif dia cakap pasal minat dan juga peratus pencapaian, tapi dalam dapatan peratusan tak ada kan? Pencapaian. Oh ya, tiada. Betul. Peratusan tiada, Puan Wir. Yang ada cuma dorang punya apabila dorang diuji semula lah dengan soalan yang diberikan. Okey, sebab saya tengok di sini data yang diberi adalah melibatkan ranking murid. Okey, sebab mungkin boleh diperhalusi lagi sama ada objektif kajian itu kita nak ukur tahap penguasaan ataupun kepantasan. Jadi untuk yang mungkin dapatan tu cikgu boleh letak tahap penguasaan sifir. Jadi dia punya macam analisis item lah bagi setiap pelajar itu. Dia menguasai sifir berapa hingga sifir berapa seperti yang cikgu buat untuk yang di hujung tu kan selepas buat quizzes tu cikgu bagi lagi ujian untuk yang ada analisis yang cikgu nyatakan dalam report, iaitu pelajar dah menguasai siapa yang menguasai, siapa yang belum menguasai kan. Jadi dia punya dapatan itu lebih fokus kepada tahap penguasaan. Okey, yang kedua, saya tengok dalam objektif khusus di sini, mungkin cikgu boleh ubah sikit murid dapat menguasai sifir terus sebab objektif cikgu
saya rasa tak terus fokus kepada meningkatkan, contoh kalau cikgu nak fokus pada peratus, meningkatkan peratus murid menguasai sifir 6, 7, 8, 9 melalui medium quizzes. Objektif khusus, murid dapat menguasai sifir 6, 7, 8, 9 menggunakan kaedah teknik jari, cikgu tulis di sini kan. So mungkin dalam analisis, dalam kajian dia punya tindakan itu, cikgu boleh nyatakan juga sebelum itu telah melalui tinjauan awal, mungkin cikgu boleh nyatakan apa teknik yang telah diajar sebelum itu. Jadi melalui survey ke begitu, apa teknik-teknik yang digunakan. So saya rasa tengok pada di sini, quizzes itu hanyalah medium untuk pelajar menjawab soalan. Betul? Jadi mungkin terus fokus kepada apa jua teknik yang pelajar guna, tak ada masalah kan. Cuma cikgu mungkin boleh perhalusi di bahagian objektif khusus cikgu, sama ada nak meningkatkan peratusan ataupun dia punya kepantasan. Okey, yang juga menimbulkan minat pada pandangan saya untuk ukur minat ataupun seperti motivasi begitu, dia perlu ada satu, dari segi metodologi dia lah, dia perlu ada satu questionnaire yang betul-betul mengukur. Jadi pada pandangan saya, mungkin Dr. Azizun ada pandangan lain juga. Mungkin juga cikgu boleh fokus untuk peratusan peningkatan ataupun tahap penguasaan sifir 6, 7, 8, 9 cikgu. Okey, saya tengok kajian ini sangat ringkas, tetapi boleh ditambah baik dari segi aspek penulisan sahaja dan juga dapatan kajian cikgu. Okey Puan. Okey Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan dari panel kita yang kedua. Silakan Dr. Alhamdulillah. Muhammad Azizwan. Okey, terima kasih Cikgu Chong. Terima Ya, kasih Puan Wir. Tahniah cikgu-cikgu yang kumpulan pembentangan yang kedua. Ada dua lah pertanyaan saya. Yang pertama, adakah 3 orang murid ini dalam kelas yang sama? Dan yang kedua, adakah 3 orang guru yang tim dalam kajian tindakan ini adalah mengajar kelas tahun yang sama tapi berbeza kelas? Okey, 3 responden yang telah diuji ini sebenarnya di dalam satu kelas yang sama. Dan guru yang mengajar ni cuma 1 orang, tapi untuk mengkaji 3 orang ni dibantu oleh 2 orang guru ni lah sebagai satu kumpulan. Okay, maksudnya mengajar tahap yang berbeza ataupun juga mengajar kelas tahun yang sama tapi kelas yang berbeza? Atau macam mana? Mengajar tahun yang sama. Okey, ini kita panggil dia kajian tindakan amalan dan team based inquiry. Okey, ini kita panggil dia kajian tindakan amalan dan kita panggil dia team based inquiry. Okey. Dari segi itu bagus dapat cikgu faham berkenaan dengan itu. Okey, yang kedua, soalan saya yang kedua ialah berkenaan dengan objektif. Saya setuju dengan Puan Wirda, tapi di sini kalau objektif kita lihat di sini TP minimum. Okey, kalau dalam PBD TP minimum ialah TP 3. Okey. Jadi saya tidak ulas panjang, cuma perlunya ada korelasi ataupun di antara objektif khusus dengan objektif umum dengan objektif khusus. Sebab yang khusus itu adalah huraian daripada objektif umum itu secara eksplisit. Jadi Puan Wirda telah huraikan tadi. Saya hanya fokus kepada yang TP itu, sebab kalau kita lihat objektif tu TP umum, TP minimum itu TP 3 kan dalam PPD. Tetapi dalam objektif itu tidak ada menunjukkan yang TP 3 tu macam mana pencapaiannya. Kalau boleh, kalau kita fokus kepada TP 3, kita ada satu data sebelum dan selepas yang menunjukkan TP 3 tu lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, nampaknya masa begitu mencemburui kita. Masa 5 minit sudah berakhir untuk sesi soal jawab. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian sebentar tadi.
Pembentangan yang seterusnya kita teruskan ke pembentangan keempat kerana pembentang yang ketiga telah menarik diri disebabkan masalah yang tidak dapat dielakkan. Okey, bahkan para panel, kita punya peserta nombor 3 telah menarik diri. So kita akan teruskan ke pembentangan yang keempat dengan ini. Sukacita saya menjemput pembentang yang ketiga iaitu Cikgu Caroline untuk mewakili kumpulan mereka dengan tajuk pembentangannya penerapan elemen GRIM dalam merancang, melaksana dan menggabung jalinkan program-program panitia pendidikan moral semasa pandemik COVID-19. Dipersilakan. Boleh teruskan, Cikgu? Ya, Cikgu boleh teruskan untuk pembentangan. Terima kasih Saudari Moderator, Puan Chong. Yang saya hormati Puan Wirda Diana daripada panel daripada SMK Agama Keningau. Yang berusaha Dr. Azizul Abdullah, SIC Plus daripada PPD Kota Marudu. Saya mohon diberikan sedikit masa untuk membuka presentation. Puan Chong, Ya, moderator, saya telah cuba Ya. memasang daripada slide saya, tetapi mungkin tidak dapat dilihat di sana, ya betulkah? Ya, tidak paparan. Cikgu sudah share. Iya, saya telah klik share. Saya tekan balik lagi ya. Okey, saya akan cuba akses Ataupun Puan Chong, slide pembentangan dari web. Sebentar ya. Puan Chong, Ya, Puan Chong, ya Cikgu. saya terkeluar dari Telegram. Oh, okey. Sebentar ya. Okey Cikgu, saya akan cuba share slide Apa? dari tempat saya. Astaga, minta maaf rekan-rekan. Ya. Yang ini Kak Cikgu, slide-nya. Iya Ini. Puan Chong, tapi sebenarnya saya mau present daripada laptop. Tapi saya terkeluar dari Telegram laptop saya. Sekejap Pak. Beri saya Tidak apa, sedikit tidak masa apa, dulu. Ya. Okay, Cikgu selesaikan dah dulu.
Maaf, kita ada masalah teknikal sebentar. Kita berikan masa untuk Cikgu Caroline kita menyelesaikan masalah teknikal. Sementara tu bolehlah kita pergi buat kopi. Hello? Boleh dengar suara saya? Hello, hello. Boleh. Saya sedang cuba. Okey, Cikgu. Saya Teruskan. punya Telegram, saya terkeluar Telegram sekarang di desktop ya. Saya minta maaf para panel. Mungkin boleh minum-minum kopi dulu lah sebagai iklan. Saya sedang install semula. Saya minta maaf betul-betul. Okey, kita Hello. Boleh dengar? hello Cikgu. Boleh dengar tapi Cikgu okey, jelas sudah. Jelas sudah? Okey. Saya rasa Puan Chong Ya, boleh. jelas kedengaran. Okey. Saya share lah kan? Hello Cikgu. Iya. Okey, saya Ya, akan okey. bantu share ya. Terima kasih. Okey, Cikgu, boleh teruskan. Puan Moderator, Hello Cikgu. saya teruskan tidak nampak saja. saya punya paparan di laptop. Puan Moderator, boleh dengar? Hello? Hello, Puan Moderator, boleh dengar? Oke. Yap. Oke. Lain yang lambat. Oke, saya sedang melihat slide lah. Tetapi belum keluar lagi di laptop saya. Oke, good. Oke, terima kasih sekali lagi Saudari Moderator, Puan Chong, rakan-rakan panel hakim, Puan Wirda Diana, daripada SMK Agama Hello, Keningau. ya. Ya, boleh dengar? Oke. Ya, boleh dengar. Jelas. Yang saya hormati Puan, ya. Teruskan saja Cikgu. Kita teruskan dengan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19, satu perkongsian amalan terbaik dengan tajuk penerapan elemen DREAM dalam merancang, melaksana dan menggabung jalankan program-program panitia pendidikan moral semasa pandemik ini. Oke. Silakan moderator. Oke, latar belakang kajian ini terdiri daripada 3 orang kumpulan, iaitu diketuai oleh saya sendiri, Cikgu Carol, dan guru besar saya, Encik Mazli Kasimin dan Encik Kifli
Ita serta juga PKM saya Samli Saurin. Oke, tujuan kajian tindakan ini dibentuk dan dilaksanakan ialah kita melihat kurang penyertaan murid semasa PDPR semasa pandemik COVID-19 dan sampel kajian yang akan kita gunakan dalam kajian ini adalah melibatkan 71 orang murid dan 4 orang guru yang terlibat dalam kajian ini. Dan kajian ini nanti akan memfokuskan menerokai amalan terbaik guru panitia pendidikan moral semasa pandemik COVID-19. Kajian ini juga telah menjalankan pelan tindakan berdasarkan pendekatan berfokus yang diperkenalkan agar murid lebih bermotivasi dalam mengantar tugasan semasa PDPR memuaskan. Sebagai pendahuluan, dalam norma baharu sekarang ini, kita mendapati kemerosotan kualiti pembelajaran murid dalam proses PDP itu berlaku ketika ini, semasa pandemik ini, maupun secara online ataupun offline, dan ini menjejaskan pencapaian murid dalam subjek pendidikan moral di sekolah rendah. Oleh kerana kajian kita adalah untuk subjek pendidikan moral, maka konteks yang ingin kita bincangkan di sini adalah subjek pendidikan moral itu sendiri. Oke, next. Puan Moderator, seterusnya. Oke, latar belakang kajian ini adalah terdapat 4 jenis pekerjaan murid-murid di sekolah kami, yaitu pejabat awam 10%, swasta 45%, bekerja sendiri 30%, dan tidak bekerja 15%. Kenapa saya munculkan peratus-peratus ini? Kita akan lihat implikasinya nanti di belakang. Oke, seterusnya isu dan fokus kajian yang ingin kita lihat di sini adalah ada 3, penghantaran tugasan dan respon murid dalam kerja pendidikan moral sangat rendah, dan cabaran guru apabila mengadakan PBL, dan akhir sekali penglibatan murid yang kurang memuaskan dan respon murid kurang semasa PDPR, terutama sekali dalam grup WhatsApp ini. Oke. Antara pernyataan masalah yang ingin kita lihat di sini adalah pendidikan moral adalah subjek penting dalam pendidikan kita dan wajib diambil oleh murid yang bukan beragama Islam, dan tujuannya adalah memupuk nilai-nilai murid ini daripada sekolah rendah lagi. Dan ini sendiri telah dinyatakan oleh Tun Mahathir, di mana dia telah mewujudkan subjek pendidikan moral ini bermula di sekolah rendah. Dan pendidikan moral ini sangat berperanan dalam merealisasikan matlamat pendidikan sebagai wadah mencapai hasrat negara, dan mata pelajaran ini bukan saja sangat penting tetapi dinyatakan dalam pekeliling dan dasar pendidikan negara kita. Dan paling kita perlu tahu ianya baik agar kita dapat mengelakkan murid daripada cicir. Oke, itulah yang ingin diterapkan dalam DREAM. Oke, seterusnya Puan Moderator. Dan antara lain kumpulan sasaran ini, yaitu kita juga menghadapi masalah pembelajaran tidak mencapai, tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan baik, terutamanya murid tahun 1, 2, dan 3. Seperti yang kita tahu, murid di tahap 1 ini banyak kelemahan dari segi penguasaan membaca dan menulis akibat mereka lama tidak ke sekolah. Oke, maka objektif kajian yang ingin kita kaji di sini adalah terdiri daripada 2, yaitu objektif AM, mengkaji keberkesanan strategi pengajaran PDP guru dan pencapaian murid dalam mata pelajaran pendidikan moral, dan seterusnya objektif khusus memudahkan proses PDP dengan penggunaan teknik yang sesuai, mudah, dan betul. Kedua, memudahkan latihan semasa PDPR. Ketiga, mudah dirujuk. Keempat, meningkatkan penguasaan murid dan menerapkan kesedaran dalam diri murid dan nilai tanggung jawab diri murid. Next. Oke, seterusnya Puan Tong. Yes. Antara metodologi kajian
yang kita ingin terapkan di sini. Dalam kajian ini saya menggunakan kajian Chemis M. Taggart 1988, di mana kita akan mengadakan plan, yaitu kita inovasi dan kita buat pemerhatian siap pelajar semasa PDPR berlangsung dalam kelas online ataupun sewaktu aktiviti PDPC semasa PKP. Seterusnya dalam plan ini juga kita membuat perancangan tindakan DREAM. Dan kita melaksanakan ujian pra. Ujian ini diberikan pada murid untuk mengukur tahap pencapaian murid dan melihat tindak balas murid dalam PDPC. Seterusnya kita akan buat cek, yaitu semakan buku latihan dan kertas model yang telah kita beri kepada murid sepanjang masa PDPR ini. Dan kita akan beri reward dengan melihat perbandingan penglibatan murid dalam PDPR selepas pelaksanaan DREAM nanti. Dan akhir kali action, kita akan membuat refleksi, membuat keberkesanan daripada amalan DREAM ini, dan kita ingin menunjukkan apakah korelasinya penglibatan murid dalam PDPR ini sangat menggalakkan semasa dan selepas DREAM itu. Seterusnya, moderator. Slide seterusnya, moderator. Oke, dan dapatan yang telah kita dapat sini adalah pengantaran tugasan dan respon murid dalam kerja PDPR pendidikan moral sangat rendah pada bulan Januari hingga Mac, dan cabaran guru mengadakan PBL dan penglibatan murid dalam PDPR kurang memuaskan dan respon murid itu sendiri kurang. Dan selepas pembukaan sekolah, selepas bulan Mac, kita melihat murid tidak menjawab soalan diberikan, murid tidak mengatur tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Dan dapatan kita terhadap ibu bapa ini ialah ibu bapa menyatakan anak mereka tidak berminat belajar tanpa bantuan guru ataupun tanpa bimbingan guru. Dan selain dari itu, mereka juga tidak ada peranti handphone. Oke, next. Oke, ini adalah puncak yang diberikan, kesediaan ibu bapa membimbing anak-anak, kemudahan handphone, kesediaan murid dan ibu bapa menggunakan handphone untuk belajar. Antara intervensi yang telah kami lakukan ialah memperbanyakkan aktiviti ad hoc dalam PKP sepanjang PKP, latih murid menjadi guru muda, mentor-mentee, teacher assistant, dan ini akan dilaksanakan apabila sekolah dibuka, dan memperbanyakkan latih tubi soalan. 1 minggu 1 soalan. Oke, next. Dan ini ada antara projek dan perancangan program kecemerlangan. Pertama, projek anak angkat. Kedua, PM Outreach yang ditangguhkan 2 program ini sehingga sekolah dibuka. Ketiga, peer teaching and coaching, fokus kepada murid yang paling rendah marka PBD. Dan keempat, kita akan melaksanakan program inisiatif PDPC Pendidikan Moral Norma Baharu, yaitu program program online kelas, program 1 minggu 1 modul soalan, dan kelima program panitia pendidikan moral tahun 2021, yaitu kita teruskan program pendidikan moral pada 2019 dan 2020 yang telah tertangguh tetapi berimpak tinggi. Oke, seterusnya moderator. Seterusnya. Oke, apa yang ingin saya terapkan di sini ialah penerapan elemen DREAM dalam tindakan merancang, melaksana, dan menggabung jalankan semua program, yaitu DREAM. Saya menggunakan perkataan akronim DREAM di sini, yaitu D bermaksud develop, elemen membangun dengan mengadakan perjumpaan antara guru-guru, pendidikan moral secara bersemuka ataupun Google Meets yang memberikan kerjasama untuk menjayakan semua program-program panitia. R, reward, memberi penghargaan kepada murid atas penglibatan murid yang aktif semasa PDPR, dan kita akan memberi reward kepada murid yang aktif dan begitu juga dengan ibu bapa.
Oke, encourage, kita memberi gelakan kepada murid supaya mereka lebih yakin untuk belajar sendiri, di mana kita sentiasa menghubungi murid, kita call ataupun kita SMS. Dan action, kita melaksanakan memberi kepercayaan murid dan ibu bapa agar dapat melaksanakan dan menyiapkan tugasan yang diberi sepanjang PDPR. Dan akhir sekali kita memberi motivation, yaitu murid lebih bersedia dan jujur menjawab peperiksaan walaupun tanpa bantuan guru, dan sering memberi motivasi kepada murid untuk belajar dan menjawab latihan murid. Oke, moderator, saya dengar bunyi lonceng, saya tidak tahu sama ada saya perlu berhenti atau teruskan. Iya, kita sudah Oke. habis masa. Terima kasih Cikgu. Dan terima kasih atas pembentangan sebentar tadi, dan sekarang kita akan membuka majlis 5 minit seterusnya bagi sesi soal jawab. Dipersilakan, kita akan mulakan dengan panel kita yang pertama dan yang kedua. Silakan. Dr. Muhammad Azizwan, ada soalan? Ya, okey. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Chong, Cikgu Chong. Tahniah Cikgu Caroline. Terima kasih. Bukan mudah Minta kita maaf, ini. Tuan. Bukan mudah kita ini. Sorry, minta maaf. Membentang di alam maya ni kan, berhadapan Iya, dengan betul. dinding. Banyak Okey, banyak cabaran. sebenarnya saya lebih kepada perkongsian dan juga ada sedikit pertanyaan di sini lah. Yang pertama ialah kalau tengok responden di sini 71 orang murid. Adakah mewakili semua pendidikan moral ataupun macam mana? Iya, betul. Mewakili semua murid pendidikan Semua moral. murid. Adakah semua Iya. 71 itu yang mempunyai isu? Iya. Sebab ada Okey. saya nyatakan di sana, cuma saya tidak sempat menyebutnya. 16 orang murid itu lebih mereka itu lebih memberi respon. Manakala yang selebihnya itu pula tidak merespon disebabkan tiada peranti dan juga tidak berminat untuk belajar. Okey. Oke, Tuan. Okey, kalau ikut di situ kan kamu sudah dapat jawapan sebenarnya di situ tu. Yang 16 memberi respon, yang selebihnya itu kurang memberi respon. Mungkin kita perincikan lagi di situ dengan adanya betul. kutipan data sebelum. Jadi kita boleh Betul. lihat daripada 71 tu mana lagi sebenarnya yang lebih memerlukan. Kita in deep lagi, kita lihat lagi secara mendalamlah di situ. Dan saya tengok ini kajian kamu ni besar sebenarnya, kita boleh pecah-pecahkan. Banyak kajian dalam kajian ini. Okey, yang kedua ialah perkongsian saya juga berkenaan dengan kajian tindakan. Ini adalah kajian tindakan KPM kan dari EPRD kan. So dalam kajian tindakan EPRD kita ada dua sebenarnya. Yang pertama ialah kajian tindakan amalan dan kedua ialah kajian tindakan penyertaan. Kalau saya lihat di sini kalau ikut data sebab kita ada stakeholder kan, kita ada pemegang taruh di sini, ada ibu bapa, melibatkan pemegang taruh yang lain. Jadi lebih sesuai kepada kajian tindakan penyertaan. Kalau kita lihat di situ nanti kita cikgu-cikgu boleh lihat baliklah manual kajian tindakan yang diberikan oleh EPRD. Jadi apabila kita faham di mana kajian tindakan kita itu, baru kita boleh go through yang seterusnya. Okey, kemudian yang ketiga saya nampak di sini ada dua modul yang cikgu ambil ni. Satu modul daripada kemis, satu lagi model daripada Lewin. Ya, Lewin. Lewin. Jadi dalam kajian tindakan ini sebenarnya tidak semestinya dalam satu kajian tindakan ini banyak model yang kita kena masukkan model-model tersebut. Memadai dengan adanya satu ataupun yang penting itu adalah 4 kitaran itu yang lengkap penting dalam kajian tindakan. Sebab dalam kajian tindakan ini adalah kajian tindakan itu kita punya. Dan kita menyelesaikan isu yang kita hadapi. Itu kajian tindakan amalan lah. Kita menyelesaikan isu yang kita hadapi, sekiranya dapat menyelesaikan, itu ada impak. Okey? Ya, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Muhammad Azizwan. Seterusnya kita beralih ke panel yang kedua, Puan Wirda. Persilakan Puan Wirda. Selamat pagi, terima kasih. Tahniah juga ya. Okey, sebenarnya lebih kepada perkongsian juga. Cuma ada satu soalan.
saya tanya, untuk kajian ini sebenarnya cikgu nak tengok cikgu nak ukur apa sebenarnya cikgu? Okey, sebenarnya kita ingin buat implikasi kajian kita ini, kita ingin melihat subjek pendidikan moral itu apakah sikap murid terhadap penerimaan mereka lah sepanjang PDPR ini. Adakah mereka tanggungjawab membuat kerja rumah, modul-modul yang diberikan itu adakah dilaksanakan di rumah? Dan kita juga ingin melihat bagaimana penerimaan ibu bapa untuk mengajar anak-anak di rumah, membimbing anak-anak itu sendiri, menyiapkan tugasan di rumah. Okey cikgu, sebab kalau kita lihat pada objektif khusus dan juga soalan kajian, mungkin boleh perhalusi lagi untuk objektif kajian yang objektif khusus. So di sini saya tengok banyak sangat matlamat dia. Okey, jadi macam banyak seperti macam Dr. Azizwan perjelaskan tadi, ada kajian dalam kajian juga. Jadi ada isu dalam isu. Jadi kalau saya lihat dari segi elemen dream itu sebenarnya lebih saya nampak dream ini memang ini daripada sekolah punya program kah cikgu? Panitia Pendidikan Moral, Puan. Kalau tengokkan dream ini boleh menjadi satu model juga sebenarnya, model dream ni. Ada elemen develop, reward, encouragement, action dan juga motivate. Dan sebenarnya ini perkongsian juga dan mungkin ada pandangan lain juga. Sebenarnya kajian tindakan ini kita boleh merupakan satu kajian tindakan yang sangat kecil. Jadi mungkin untuk akan datang, mungkin boleh perhalusi lagi kajian ini kepada, mungkin cikgu boleh fokus kepada apa elemen reward. Maksudnya yang untuk apa elemen reward yang panitia moral laksanakan. So kajian itu lebih fokus kepada elemen reward sahaja. Lebih kecil. Jadi melalui elemen reward itu katakanlah pemberian anugerah sijil. So itulah yang akan menjadi intervensi kepada model dream yang panitia buat itu tadi. Kiranya itu akan menjadi satu kajian tindakan lain. Dan contoh juga macam develop. Di segi elemen develop itu apa dia punya intervensi dia. Jadi di situ mungkin boleh perhalusi lagi, boleh buat kajian dalam kajian. Dan juga kalau lihat soalan kajian, biasanya kalau kita nyatakan soalan kajian, so dia mesti dijawab dalam kita punya kajian lah. Jadi ada terdapat soalan kajian yang tidak dijawab. Maksudnya tidak dihurai dengan lebih jelas. So di bahagian pelaporan lah maksud saya, mungkin boleh perhalusi lagi dan lihat format EPRD untuk penulisan. Apakah boleh didalami lagi, maksudnya apa yang sekolah buat, maksudnya untuk dari segi penggunaan perisiannya apa. Jadi maksudnya tekan dalam dapatan. Okey, itu sahaja dari saya. Tahniah cikgu ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan atas perkongsian sebentar tadi. Nampaknya masa begitu mencemburui kita. Sesi soal jawab 5 minit berlalu dengan begitu pantas. Dengan berakhirnya pembentangan daripada Cikgu Caroline tadi, maka berakhirlah sudah sesi pembentangan kita di bilik selari 1 dan untuk penonton semua dan para pembentang, terima kasih kerana terus bersama kami. Memandangkan kita masih ada masa, saya ingin menjemput panel kita untuk memberikan sedikit perkongsian dan motivasi kepada pembentang-pembentang kita yang menyertai kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Puan Wirda. Dipersilakan Puan Wirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator. Saya rasa semua pandangan telah saya berikan tadi semasa sesi soal jawab. Cuma untuk sesi pembentangan hari ini, mungkin kita perlu sama-sama merujuk balik buku EPRD untuk dari segi aspek format penulisan yang pertama. Okay, yang kedua,
mungkin juga seperti peserta kumpulan keempat tadi, mungkin juga boleh juga untuk kiranya macam lihat balik apa sebenarnya fokus kajian yang perlu dilihat dan apa yang dibentangkan tadi mungkin saya nampak lebih kepada plan strategik panitia juga bahkan. Okey, jadi mungkin boleh perhalusi lagi kepada aspek apa itu kajian tindakan, dan yang ketiga adalah penulisan objektif kajian yang lebih spesifik dan boleh diukur. So semua ini sebenarnya telah ada sebenarnya buku dalam buku manual EPRD yang mana boleh menjadi rujukan untuk kita semua. Walau bagaimanapun tahniah saya ucapkan kepada semua, memandangkan satu usaha yang sangat baik, okay, dan bukan mudah sebenarnya untuk kita memahami ilmu kajian tindakan, dan sebenarnya dia lebih kepada refleksi kepada PDP. So tak semestinya kita bagi ada pre-post ke begitu, lebih kepada refleksi pun boleh juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Wirda, dan seterusnya saya menjemput Dr. Muhammad Azizwan Abdullah untuk sampaikan rumusan dan sedikit perkongsian untuk motivasi kepada para peserta kita dan pendengar kita. Dipersilakan. Terima kasih Puan Cikgu Pengerusi ya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kalau saya tengok cikgu-cikgu ini dah mahir lah kajian tindakan. Cuma mungkin ada sedikit penambahbaikan sahaja macam yang Puan Wirda bagi tahu dari segi objektif dan juga bidang kajian itu. Kalau boleh jangan terlalu umum, kita mau khusus. Apa yang kita hadapi di dalam kelas itu yang kita nak. Kalau bolehlah kita bermula dari amalan dahulu, baru kita pergi ke penyertaan. Okey, yang penting lagi dalam kajian tindakan ini, kata kunci dalam kajian tindakan ialah refleksi. Seperti yang Puan Wirda beritahu, refleksi itu adalah kata kunci dalam kajian tindakan. Dan kajian tindakan juga tidak semestinya hanya inovasi sahaja yang akan keluar. Intervensi dia. Banyak intervensi lain. Contohnya strategi, cara dan sebagainya. Itu adalah juga elemen dalam kajian tindakan. Inovasi itu bukanlah sesuatu tuntutan di dalam kajian tindakan, tetapi sekiranya ada inovasi dalam kajian tindakan itu pun menjadi, kita panggil dia 2 dalam 1 lah begitu. Kan, kita boleh angkat KT, kita juga boleh angkat sebagai inovasi. Dan dalam kajian tindakan yang paling penting saya kata tadi refleksi. Selepas refleksi kita rancang. Sebenarnya dia punya bahasa mudah ataupun kita panggil bahasa kampung ialah kajian tindakan ini ialah kita kaji, kita rancang, lepas itu kita tindak berdasarkan perancangan kita. Kemudian kita perhati lagi, kita reflect lagi balik. Begitu mudah. Yang penting bagi saya blok mental yang mengatakan bahawa kajian tindakan itu susah perlu kita ketepikan dahulu. Sebab kajian tindakan sebenarnya kita punya. Sangat mudah, kita punya kajian tindakan. Kita yang menyelesaikan isu kita. Jadi ini adalah platform yang terbaik kepada rakan-rakan guru untuk kita kita membudayakan lagi. Sebab mengikut APRD kita sudah lama sebenarnya kajian tindakan tapi tidak dibudayakan. Ya sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada. Contohnya tahun lepas tiada, 2019 tiada, tahun ini timbul balik. Jadi pembudayaan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan komitmen kepada semua. Okey, itu sahaja Puan Chong. Terima kasih Puan Wirda. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Azizwan perkongsian yang menarik sebentar tadi. Okey, untuk makluman para penonton, peserta dan para panel, di ruangan chat kita ada kongsikan link pendaftaran kehadiran. Jadi kita boleh isi kehadiran kita pada hari ini melalui link kehadiran yang dikongsikan oleh admin. Okey, berakhir dengan
tamatnya pembentangan ketiga-tiga pembentang kita pada hari ini, maka tamatlah sudah pembentangan di bilik selari 1. Tahniah dan terima kasih kepada para panel, pembentang kajian tindakan serta para penonton yang setia bersama-sama kami pada hari ini. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya Cikgu Chong Oilan, moderator bilik selari 1, menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mempengerusikan sesi pembentangan kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Tuhan dan yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Seterusnya, saya menjemput para panel, para peserta pembentang dan para penonton di bilik selari 1 untuk beralih ke ruangan Google Meet utama bagi menyertai atur cara yang seterusnya. Sekian, stay safe and stay at home. Terima kasih semua.